أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه وأهل ملته ومن اهتدى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ثم أما بعد. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam yang ke-9 daripada bulan Rabiul Akhir 1435 Hijrah. Allah masih lagi panjangkan usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama dapat berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini dilimpah dengan barakah inayah daripadanya insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, siapa yang belum lagi niat i'tikaf dalam masjid untuk ilmu, boleh niat sekarang. No, siapa belum niat i'tikaf lagi boleh niat sekarang. Insya-Allah, mudah-mudahan keberadaan kita dalam rumah Allah ini dikira sebagai satu ibadah insya-Allah. Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, malam ni insya-Allah kita akan sambung balik pengajian kitab kita. Kita nak tengok tentang kitab riwayat hidup Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa barik wasallim, kitab yang dikarang oleh Al-Imam Abu Hasan Ali Al-Hasani An-Nadawi hafizahullahu taala. Wa nafa'ana bi'ulumihi wa bikitabihi fid daraini amin insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Malam ni kita nak tengok ayat sekalian sambungan pada muka surat yang ke-74. Tengok. Tengok. Baik. Kita telah selesai bicara berkaitan dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa barik wasallim. Kemudian baginda disusukan yang pertama sekali oleh perempuan yang bernama Suwaibah. Suwaibah ni hamba yang dibebaskan oleh Abu Lahab. Itulah wanita pertama yang menyusukan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian baginda pernah disusukan oleh Ummu Aiman. Itu pun salah seorang daripada ibu susu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibu baginda sendiri, Siti Aminah. Dan yang keempat, ibu susu baginda yang masyhur di kalangan umat Islam, Halimatus Sa'diyah. Jadi kalau orang tanya ibu susu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada berapa orang? 4 orang. Boleh sila no? Selesai. Kita dah bicara tajuk tersebut. Kemudian kita dah bicara tajuk Nabi SAW duduk di perkampungan Bani Sa'ad, dididik, diasuh di sana dalam keadaan bahasanya baik, pengudaraannya baik. Kemudian Ustaz, akhlak orang Bani Sa'ad ni pun baik. Kesemuanya itu memberi kesan kepada pembentukan akhlak Nabi SAW di awal usia baginda. Selesai. Tajuk tu kita dah bicara. Baik. Kemudian ketika mana usia Nabi SAW 6 tahun ke atas, kita akan tengok berlaku satu peristiwa yang meruntun jiwa Nabi SAW. Peristiwa apa Ustaz? Kematian ibunya yang tercinta, Siti Aminah. Dan 2 tahun kemudian, kematian manusia yang sempat dikenali oleh beliau, oleh baginda SAW. Baginda merasakan kasih sayang seorang datuk. Baginda juga merasakan kasih sayang seorang ayah daripada datuknya ini. Siapa Ustaz? Abdul Muttalib. Manusia yang baru 2 tahun beliau baginda berdamping, baru 2 tahun mendapat kasih sayang daripada seorang datuk, hatta kasih sayang seorang ayah. Baru 2 tahun rasa Ustaz, Allah jemput manusia yang bernama Abdul Muttalib ini. Jadi malam ini tajuk kita akan bicara Ustaz, wafatnya Aminah dan Abdul Muttalib. Boleh no? Nampak macam tak setuju ya, nampak gaya kan? Setuju no? Baik. Ketika mana Nabi SAW berumur 6 tahun. Daripada umur pertama sampai umur 5 tahun, baginda berada di perkampungan Bani Sa'ad, duduk dengan Halimatus Sa'diyah. Bila usia baginda 5 tahun ataupun 6 tahun, baginda diserahkan semula kepada Siti Aminah di kota Mekah ketika itu. Bila baginda berusia 6 tahun, baginda telah dibawa oleh ibunya untuk berkunjung di keluarga ataupun berkunjung ke keluarga ayahnya yang berada di Madinah, dan untuk berziarah ke kubur ayahnya di Madinah. Ketika mana usia baginda SAW 6 tahun, ibunya mengajak Nabi SAW pergi ke kota Madinah.
Apa tujuan tu Ustaz? Tujuannya untuk melawat saudara-saudara ayah baginda yang ada di kota Madinah, adik-beradik Abdul Muttalib lah. Yang ada di kota Madinah satu, dan yang kedua untuk melawat kubur ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib yang berada di Madinah. Hari ni kubur tu sekalian, ayah boleh tanya orang-orang yang buat umrah, ayah boleh tanya kubur tu ada di mana. Cuma satu maklumat kita dapat, saya tak pernah sampai ke kubur tersebut, tapi setakat ni kubur tersebut tidak dijaga. Kubur tu tak jaga. Sebab golongan yang memerintah Arab Saudi sekalian, kesan peninggalan Nabi SAW semua dihapuskan. Itu standard ayah pun kenal. Golongan yang memerintah Arab Saudi, Ustaz, golongan mana yang terlibat tersebut, mereka memusnahkan semua kesan Nabi SAW, habis. Sebab tu sampai hari ni sekalian, rumah Nabi SAW sendiri dah jadi maktabah. Kita sebut bulan lepas rumah Nabi SAW sendiri dah jadi maktabah. Siapa yang berkesempatan pergi ke kota Mekah, cuba kunjung maktabah Mekah tu. Ayah keluar daripada Bukit Marwah, lepas buat sa'i, keluar ke Bukit Marwah tu, ayah boleh tengok ada maktabah Mekah. Di situlah rumah Nabi SAW dilahirkan. Dan tempat Nabi SAW dilahirkan, sekarang tempat tersebut jadi bilik mudir. Masuk dalam maktabah tersebut, dia tulis situ Ghurfatul Mudir, ataupun bilik mudir, bilik ketua maktabah itulah. Dalam bilik itulah tempat Nabi SAW dilahirkan. Sepatutnya tempat tersebut dimuliakan. Sepatutnya tempat tersebut dijadikan sebagai satu tapak sejarah hasilah. Tapi tempat tersebut sampai hari ini dibiarkan. Tempat Nabi Isa di kota Palestin pun ditempatkan khas. Tempat tersebut dijaga. Tapi tempat kelahiran junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW dibiarkan begitu saja, buat maktabah pula. Sama juga Abdullah, jenazah ataupun makam Abdullah di kota Madinah pun tak dijaga. Nampak macam mana? Ni satu fitnah, satu bala. Usaha golongan tertentu nak hapuskan kesan sejarah Nabi SAW. Ni fitnah yang berlaku akhir zaman. Benda ni kita kena terima. Baik, sambung. Kunjungan baginda ke keluarga ayahnya dan ke kubur ayahnya itu sangat membekas sekali di hati Nabi SAW yang masih kecil. Baginda ingin bertemu dengan ayahnya yang dikatakan telah wafat. Namun sayang, baginda tidak dapat bertemu dengan ayahnya. Dalam perjalanan nak pergi, Ustaz, ada pendapat mengatakan pergi tengok kemudian balik. Ada yang mengatakan baginda tidak sempat melawat kubur ayah baginda. Tak apalah, pendapat tu kita terima silat. Baginda teringin sangat nak tengok kubur ayah baginda sendiri. Kerana ayah baginda sallallahu alaihi wasallam Abdullah meninggal dunia ketika mana baginda berada dalam kandungan. Ada yang kata 2 bulan, ada yang kata 3 bulan, ada kata 4 bulan. Tak apalah. Pendek kata, ketika mana Nabi SAW dalam kandungan, ayah baginda Abdullah telah wafat. Jadi baginda dilahir dalam keadaan anak yatim. Itulah. Nampak? Sebelum dilahirkan, Allah dah uji baginda dengan satu ujian yang begitu sukar. Ni nak bawa risalah kerasulan ni salah. Nak bawa Islam ni. Sebelum dilahirkan lagi, Allah dah uji dah. Hilang ayah yang tercinta. Macam kita lah. Nah, Allahu Akbar. Saya boleh tengok dalam Facebook baru ni, ada seorang perempuan tak apa cerdik. Nah, kalau kita sebut nama payah sajalah. Tapi ada sahabat kita bubuh dengan dia punya IC sekali. IC dia, nombor IC, photostat apa gambar IC dia tu ada sekali dalam gambar tersebut. Nama, nombor IC, alamat, muka apa dah. Nah, bin apa tu? Binti Abdul Jalil, perempuan. Ayah ada nama Abdul Jalil, nama tu cantik dah. Hamba kepada Al Jalil, cantik dah. Tapi dia tulis dalam Facebook dia Sulan, dia tulis Muhammad ni babi. Nak kata apa lah? Dia hina cukup-cukup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca tu geram lah. Dia tulis Muhammad ni macam ni lah, Muhammad anak haram lah. Allah boy. Sedangkan Nabi SAW tak pernah kata pada dia walaupun sekali. Nabi SAW tak pernah kata pada dia hadut kutuk tu. Sekali pun Nabi SAW tak pernah kata pada dia. Nabi sebut dalam sebuah hadis, hayati khairul laka. Aku hidup ni, kamu semua untung. Sekali dengan saya ni, kita semua untung. Wa mamati khairul laka. Nabi sebut aku wafat pun kamu semua untung. Idza ra'aituka khairan, bila aku nampak kamu buat satu benda yang baik, hamidtuka Allah. Aku ucapkan alhamdulillah bagi pihak kamu. Wa idza ra'aituka syarran, tapi kalau aku nampak kamu ni hidup atas muka bumi duk buat jahat, buat satu benda yang tak betul, fa astaghfiru laka. Aku tolong minta ampun pada Allah bagi pihak kamu. Manusia yang begini baik sekali, dia boleh tulis tu Muhammad anak haram, Muhammad bodoh. Ambon.
Tak baik dalam IC dia tu dia orang KL lah sekalian. Mungkin terbaik sangka lah sekalian. Mungkin orang menggunakan identiti dia untuk buat benda-benda fitnah ni. Kita baik sangka macam tu lah. Nah, tapi kalau kata betul dia yang buat dan sungguh dia mengaku lah lepas ni dia main kot ni, kita katok mati orang lah. Tak sungguh lah. Kan? Dia hina orang lain tak apa lah. Tapi kalau dia hina Nabi SAW, kita tak boleh biar lah. Dia sanggup. Tak payah sebut nama lah. Tapi binti Abdul Jalil. Tahu ke cerita ni lah? Dulu kita dengar orang bukan Islam je duk hina Nabi SAW. Hari ni orang Islam sendiri hina Nabi SAW. Ada lagi satu, hak ni pun tak apa cerdik ke. Dia sebut dalam artikel dia sebut di dalam apa orang panggil Facebook dia tu. Dia kata tak kira nabi ulama ke, nabi ke. Tu dia guna bahasa dia tu. Tak kira siapa, ulama ke, nabi ke. Kalau orang-orang ni kutuk orang A dengan orang B, dia dah sebut dua individu kan, saya tak payah sebutlah. Dia kata kalau dia sebut depa ni nabi ulama ke kutuk dua manusia ni, kami rakyat negeri ni akan bangun pertahan. Kerana A dan B ni adalah orang yang maha mulia. Amboi. Tak payah sebutlah siapa. Nak kata apa lah. Awak dia ingat nabi tu macam orang biasa. Nabi SAW sebelum dilahirkan lagi Allah dah uji dah kehilangan ayah yang tercinta silah. Allahu akbar. Nah, dia kita geram dah. Tak apalah. Sambung. Namun sayang baginda tidak dapat menemukan ayahnya. Selesai. Ketika baginda sedang dalam perjalanan pulang daripada Mekah, bonda baginda wafat di satu desa yang bernama Abwa. Satu tempat di antara Mekah dengan Madinah ada satu perkampungan namanya Abwa. Siti Aminah balik daripada melawat jenazah suami dia, balik daripada kota Madinah, tak sempat nak sampai kota Mekah, meninggal dunia, wafat di tempat yang bernama Abwa, dan jenazah dia disimpan di situ. Dan untuk maklumat ibu sekalian, jenazah dia pun hari ni ataupun perkuburan hari ni, perkuburan Sayyidah Aminah ni diletakkan batu ya. Pun tidak ada penjagaan. Nampak je lah. Nah, negara tersebut diperintah oleh orang yang membawa pahaman tak boleh bina bangunan atas kubur. Memang tak boleh bina lah. Tak boleh nanti orang kita buat syirik. Tu yang habis tu. Telaga Nabi SAW yang Nabi ludah dalam tu. Di mana? Ja'ranah. Ja'ranah. Orang Melayu panggil Ja'ranah lah. Tenaga yang Nabi SAW ludah dalam tu. Kemudian para sahabat minum, sembuh. Racun yang diminum oleh para sahabat, yang dimakan oleh para sahabat, sembuh dengan ayak telaga yang Nabi ludah tu ya. Telaga tu, pokok Arab Saudi, kambuh itu Nampak je lah. Kalau tidak, paling kurang kita nak pergi buat umrah Ustaz, bila berhenti kat Ja'ranah tu, boleh juga tengok telaga tu. Inilah kesan sejarah Nabi SAW ludah dalam telaga ni. Boleh juga lah tengok-tengok. Lapar pun tak ada. Tutup terus. Betul ke lah? Faham ke sedut cerita ni lah? Tunggu lah. Allahu Akbar lah. Sayang. Sama juga Siti Aminah, perkuburan beliau, perkuburannya pun sama juga lah. Tak dijaga. Nah, tak apalah, ambil pengajaran sama-sama. Kepergian bondanya, maksudnya kemangkatan ataupun kewafatan ibunya Siti Aminah, membawa pengaruh yang sangat besar sekali dalam jiwa baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda sangat rindu sekali kepada ibunya yang baru sahaja mengasuhnya. Baru duduk setahun New Zealand, hilang. Baru duduk setahun, wafat. Baru nak rasa kasih sayang seorang ibu, tiba-tiba hilang kasih sayang tersebut. Allahu Akbar. Namun kejadian itu tidak lain, hanyalah satu cubaan yang diderita oleh Nabi SAW sejak daripada hari kelahiran baginda. Nampak tak? Kita kalau kena ujian umur 40 pun kita sedih tak sanggar dah Ustaz. Ayah kita meninggal, masa tu kita umur 30 lebih, sedih tak sanggar dah. Mak meninggal Ustaz, usia 30 lebih, sedih tak sanggar dah. Ni baru usia 6 tahun Ustaz. Mak pula meninggal dalam keadaan Ustaz, dalam perjalanan tu 3 orang. Nabi SAW, ibu baginda Siti Aminah, Ummu Aiman, pengasuh Nabi SAW. 3 orang ni ya, jelas. Dalam keadaan itu pun gugur, meninggal dunia. Baginda melihat ibu baginda wafat di hadapan mata baginda sendiri. Baru 6 tahun Ustaz. Akhirnya apa yang baginda jadi Ustaz? Baginda digelar anak yatim. Anak yatim. Anak yatim, untuk maklumat ibu sekalian, orang ataupun
anak yang kematian ayah. Itu dipanggil anak yatim. Dan ketika ayahnya meninggal dunia, dia masih belum baligh. Boleh faham bahasa tu silat? Anak yatim ni, anak yang kematian ayah dan dia belum lagi baligh. Itu nama anak yatim. Maknanya ayah kalau ada jiran. Jiran kita Ustaz, suami dia meninggal. Tinggal bini dia. Kemudian hak budak-budak kecil ada Ustaz. Budak-budak kecil tu belum baligh lagi. Dipanggil anak yatim lah tu. Tapi kalau kata budak tu Ustaz, adik dia yang bongsu umur 10 tahun, okey, anak yatim. Abang dia yang sulung 31 Ustaz. Hak tu tak masuk anak yatim lah tu. Berapa kali balik lah tu lah. Boleh faham? Anak yatim ni anak yang kematian ayah dan dia belum baligh ketika tu. Dia baligh, tak ada dah gelaran anak yatim. Kalau baligh ada lagi gelaran anak yatim, yang ada depan saya ni majoriti anak yatim. Tak betul? Kalau kira dah baligh pun panggil anak yatim ke, memang majoriti semua anak yatim mereka. Ramai anak yatim. Dia belum baligh sahaja. Kalau dia kematian ibu Ustaz, ayahnya hidup, maknya meninggal dunia. Yang ni bukan anak yatim. Jangan panggil anak yatim pula sekalian. Ayah dia hidup, mak dia meninggal Ustaz. Sian, mak tak ada. Boleh panggil anak yatim tak? Tak ada. Habis tu nak panggil anak apa Ustaz? Panggil anak pada ayah dia. Anak yang kematian ibu, anak yatim yang kematian ibu ni hanya khusus bagi binatang sahaja. Manusia kalau dia mati ayah, kita panggil anak yatim. Binatang kalau dia mati mak, kita panggil binatang tu, anak tu kita panggil anak yatim. Boleh faham bahasa tu lah? Anak yang kematian mak, hak binatang ni, kalau mak dia mati, anak tu kita panggil sian anak yatim. Duduk kepala lembu. Sian anak yatim. Hak tu betul ya? Ni kawan tu kematian mak pun kita pergi usap kepala dia juga. Sian anak yatim tu. Bukan anak yatim ke lah. Boleh faham kan? Tu istilah anak yatim. Nabi SAW Ustaz, baginda terang-terang anak yatim. Kerana baginda kehilangan ayah waktu dalam kandungan. Selesai. Kemudian baginda dibawa pulang oleh Ummu Aiman ke Mekah untuk diserahkan kepada datuk baginda, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib sangat sayang sekali kepada cucunya yang masih kecil, yang telah ditinggalkan oleh kedua ibu bapaknya. Abdul Muttalib bila dapat Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW dalam kitab sebut umurnya sama dengan Hamzah. Ada yang mengatakan umurnya sama dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib ni anak Abdul Muttalib, kalau ikut ranking 16 anak Abdul Muttalib, dia duduk nombor 15. 15 tu lah. Abdul Muttalib nikah banyak, tu anak ramai. Anak Abdul Muttalib kalau ikut Profesor Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, anak dia ada 16 orang. Hamzah duduk nombor 15. Yang bongsu sekali dalam kitab sebut Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas tu kalau tak silap saya muda 2 tahun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham bahasa tu tak? No? Baik. Jadi Abdul Muttalib mempunyai anak yang bernama Hamzah. Abdul Muttalib dapat seorang cucu yang umurnya sebaya dengan anak dia sendiri. Dalam keadaan Nabi Muhammad SAW Ustaz, ayahnya meninggal dunia, ibunya meninggal dunia, Abdul Muttalib, datuk baginda sayang sangat kepada cucu dia ni. Cuba kita tengok contoh sayang tu macam mana sila. Kerana itu, beliau Abdul Muttalib sangat memanjakan sekali Nabi SAW. Nabi SAW selalu didudukkan di tempat yang biasa Abdul Muttalib duduk, dekat dengan Kaabah. Walaupun tidak ada seorang pun yang biasa duduk di tempat duduk Abdul Muttalib. Kan kita mengaji sebelum ini di Mekah Ustaz, ada satu parlimen nama dia Darun Nadwah. Kan kita mengaji sebelum ni Ustaz. Parlimen yang ada di sana namanya Darun Nadwah. Ada satu kursi khusus untuk ketua parlimen. Kita panggil apa? Speaker ke apakah? Macam speaker lah. Macam speaker kan. Yang berhormat duduk yang berhormat. Lebih kurang tu lah. Speaker Ustaz. Kerusi tersebut Abdul Muttalib duduk di kerusi tersebut. Bila Abdul Muttalib meninggal dunia, jawatan tersebut diserahkan kepada Abu Talib. Abu Talib. Sebab itu waktu Abu Talib menjadi ketua di kota Madinah, menjadi salah seorang pemerintah atau kita nak sebut orang besar di kota Madinah, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Al-Walid bin Mughirah, mereka walaupun marah sangat pada Nabi SAW, mereka tak berani buat apa-apa. Sampai sudah tak berani buat apa-apa Ustaz. Sampailah Abdul Muttalib meninggal dunia waktu usia baginda 51 tahun. Abdul Muttalib meninggal dunia waktu usia baginda 51 tahun.
Maknanya kalau istilah mudah kita sebut bahasa kampung kita ni, lepas paruh abad dah baginda SAW hidup di atas muka bumi ni. Masa tu baru Abu Sufyan, Abu Lahab melampau. Boleh faham sangat tu silakan? Clear. Jadi tempat tersebut sebelum Abu Talib, Abdul Muttalib duduk di situ. Nabi SAW boleh duduk di sebelah Abdul Muttalib. Baginda diasuh oleh Abdul Muttalib hanya selama 2 tahun sahaja. Kerana Abdul Muttalib wafat sewaktu Nabi berusia 8 tahun. Allahu Akbar. Kini baginda merasa pahitnya sebagai yatim sekali lagi. Bahkan yang kedua ini dirasakan jauh lebih pahit daripada yang pertama. Dia kata bila Abdul Muttalib meninggal dunia, Nabi rasa jadi anak yatim buat kali yang kedua. Tapi kali yang kedua lebih perit daripada kali yang pertama. Kali pertama kematian ayah, kali yang kedua kematian datuk. Sebab apa Ustaz? Baik. Sejak kecil, baginda telah ditinggalkan oleh ayah baginda. Sehingga baginda tidak pernah merasa sedikit pun belas kasih daripada seorang ayah. Kerana itu, derita yang dirasakan oleh Nabi sewaktu Abdul Muttalib wafat jauh lebih berpengaruh di hatinya. Dan derita yang dirasainya lebih daripada kewafatan ayah baginda sendiri. Dia sebut dalam bahasa mudah, waktu Abdullah, ayah Nabi SAW meninggal dunia, Nabi SAW tak pernah tengok, jadi tak pernah rasa kasih sayang. Tapi Abdul Muttalib meninggal dunia, selepas 2 tahun, dia sayang, dia cinta sungguh-sungguh, dia manjakan sungguh-sungguh Nabi SAW. Kaedah dalam ilmu Islam, jubbinatil qulub ila hubbi man ahsana ilaih. Hati manusia ni, dia akan condong sayang kepada orang yang suka buat baik. Siapa buat baik pada dia, orang ni akan disayangi. Ibu-ibu di belakang, kalau rasa nak ayah-ayah sayang, buat baik pada ayah-ayah. Ayah-ayah sayang. Ayah-ayah kalau rasa nak disayangi oleh anak-anak Ustaz, buat baik pada anak-anak. Jangan duk tunjuk bengkeng kemas tu. Ayah-ayah yang mana ada cucu, ada anak kecil, kita cadang balik, kalau boleh cium hari-hari je lah. Nah, kita minta tolong lah. Yang ni budaya ni satu budaya yang sekarang ditinggalkan oleh masyarakat Malaysia ni. Kita minta ayah-ayah ada anak kecil, cucu kecil, balik cium. Nah, selagi mana dia belum balik kan, cium. Nabi SAW satu hari duduk dengan seorang sahabat nama dia Aqra bin Habis At-Tamimi, orang Ansar. Cucu Nabi SAW Sayyidina Hasan datang, Nabi pegang, Nabi cium. Ni Aqra kata pada Nabi SAW, innali, aku ni ya Rasulullah ada 10 anak, seorang pun aku tak pernah cium, seorang pun aku tak pernah sayang, seorang pun aku tak pernah tunjuk cinta sayang pada dia. Nabi SAW dengar peristiwa tersebut, dengar kalam tersebut, Nabi sebut pada Aqra ni. Nabi kata, aku tak boleh buat apa. Kalau Allah tarik perasaan, Allah cabut perasaan sayang daripada hati kamu, aku ni pun tak boleh buat apa. Maknanya Ustaz, bila manusia tu Tuhan tarik perasaan sayang daripada hati dia, orang ni adalah orang yang paling rugi sekali. Nabi SAW pun tak boleh nak buat apa dah. Sebab itu bahasa mudah macam ni lah sekalian. Ayah-ayah balik, kita cadang, cium balik anak cucu. Allah akan campak perasaan kasih sayang dalam hati kita serta dalam hati anak cucu tu. Dia lah. Allah akan campak. Balik kita minta, buat balik sekalian. Ayah-ayah yang lama tak pernah cium bini, balik cium balik. Boleh sekalian. Nah. Boleh. Balik sekali boh sekalian. No, boh sedah, boh 2 dah, boh 3 dah, lepas tu habaq dia, sign. Dia sign sekalian. Ya kata Ustaz. Boleh salah no? Ambil pengajaran. Saja dia nak ngusik kat tu no. Allahu Akbar, sama. Kerana itu, balik pada tajuk kita tadi. Kerana sewaktu ayah beliau, yakni ayah Nabi SAW wafat, baginda tidak menyaksikan. Sebab itu baginda kurang rasa bila ayah baginda wafat. Tapi Abdul Muttalib rasa meninggal dunia, baginda cukup merasainya. Sedangkan kini baginda menyaksikan sendiri kewafatan datuk yang sangat-sangat menyayangi baginda. Allahu Akbar. Umur 8 tahun, Allah uji lagi dengan kematian. Ayah-ayah, ibu bunda rahmati Allah SWT sekalian, ayah pernah jumpa tak satu hadis? Nabi SAW pernah sebut dalam sebuah hadis, tidak ada satu musibah, saya translate Melayu senang nah. Tidak ada satu musibah yang menimpa seorang hamba seumpama kemelaratan. Kita translate miskin. Nah, kematian, kesakitan, kegundahan, maksudnya hati serabut, nah, ataupun Ustaz, keperitan. Hatta Nabi sebut, hatta duri yang tercucuk ni di kaki, bukan besar pun, sikit ya, duri tu cucuk kaki.
Nabi sebut illa kaffarallahu bihal khataya, melainkan bala ujian yang Allah bagi ni tujuan dia satu ya, Allah nak padam dosa yang ada pada diri kamu. Maknanya ustaz, apa benda sekalipun yang jadi pada kita, benda tu kita tak seronok silat, tu semua Tuhan nak padam dosa lah tu. Untuk Nabi SAW tak termasuk tajuk tu, kerana dosa Nabi SAW diampunkan dulu, kini, selamanya. Boleh lah guna istilah tu. Tu tak apalah. Baik, dosa Nabi SAW diampunkan, ma taqaddama wa ma ta'akhara, hak sebelum hak selepas padam belaka ustaz. Tapi bagi kita ni sebagai insan biasa, kena apa-apa silat, kita nak minta lepas ni sabar. Kesabaran tersebut Allah nak padam dosa-dosa kita silat. Allahu akbar. Lagi banyak bala yang menimpa, lebih besar bala yang menimpa ustaz, lebih besar pahala kita akan kita dapat. Lebih besar dosa kita Tuhan akan padam. Sebab tu kita minta kalau boleh lepas ni silat, kena apa pun sabar. Boleh kan? Sabar tu duduk saja ke ustaz? Tak, bukan sabar duduk saja silat. Sabar dalam keadaan cari penyelesaian. Bagaimana nak selesaikan masalah ni? Saya bagi satu ilmu. Ayah-ayah kalau kena dapat benda senang. Kita ni diuji oleh Allah dengan dua perkara. Kadang-kadang Tuhan uji benda senang. Kadang-kadang Tuhan uji benda susah. Betul? Benda senang, ayah-ayah kena buat dua benda. Allah uji ustaz, kami dapat bonus. Sebelum ni dia dapat bonus 2 bulan. Kali ni bonus 6 bulan. Contoh. Betul? Tuhan uji ustaz, celah-celah tu pula dapat BRIM. Contoh. Maknanya dapat benda senang ustaz. Bila dapat benda senang, tu ujian daripada Allah. Dua benda kena beringat. Nombor satu, syukur. Alhamdulillah, syukur. Satu. Yang kedua ustaz, manfaatkan pemberian tersebut. Maksudnya bila dapat apa ustaz? Dapat duit. Gunakan duit tersebut untuk dapat keridhaan Allah. Ustaz, Allah bagi rezeki kami, dapat kereta BMW. Free ustaz Gunakan kereta tersebut untuk dapat ridha Allah. Tu disebutkan kamu menggunakan nikmat kesenangan dengan betul. Kamu diuji dengan bala kesenangan, kamu guna cara betul. Yang pertama syukur, yang kedua manfaat. Dua. Tapi kalau kamu kena benda-benda yang musibah, benda bala, 3 benda kena beringat. Nombor satu ustaz, redha. Kena tu redha, tak apalah buat macam mana ketentuan Tuhan, aku terima. Mesti ada hikmah satu. Yang kedua ustaz, sabar menghadapi dugaan tersebut. Yang pertama terima, tak apalah Tuhan buat. Yang kedua sabar, kena apa pun sabar. Yang ketiga silat, sabar mencari penyelesaian. Nak cari penyelesaian pun kena sabar lah. Contoh nak bagi faham, harga barang naik, tu bukan musibah lah silat. Seorang pun tak setuju nampak kan? Harga barang naik bukan musibah lah silat. Kaya jadi juga macam makcik yang saya jumpa tu. Kita kata makcik oi, sekarang ni harga barang naik makcik oi. Dia kata baguslah ustaz. Bila kita bagus kat mana makcik oi? Baguslah, baru ekonomi kita macam ni. Ya Allah. Harga barang naik dia kata bagus lah. Dia duk cara hak ekonomi bagus. Dia tak cara hak dia tu nak kena belanja teruk. Dia boleh kata bagus. Sini tak ada orang begitu noh. Kokam lah. Dia nak kata macam mana kasar bahasa, dia buta. Jenis ni hak Nabi sebut imma'atan ni, jenis pak turut. Orang buat baik dia sokong, orang buat jahat pun dia kata bagus. Jenis ni jenis pak turut. Mudah-mudahan kita tak masuk silah. Baik. Saya bagi contoh simple, harga barang naik. Harga barang naik, kita nak buat apa sekarang ustaz? Yang pertama sekali redha. Ni ujian daripada Allah. Kena terima silah. Satu. Nak buat macam mana ustaz? Okey, satu. Yang kedua ustaz, bila harga barang naik ustaz, kami punya keperluan sekarang makin bertambah ustaz gaji tak naik, tapi benda nak kena keluar makin banyak ustaz Jadi yang ni short, yang ni sangkut, yang ni tak dan bayar ustaz, yang ni korek habis duit bank dan sebagainya ustaz. Maknanya kita kena sabar dengan dugaan tersebut. Yang ketiga ustaz, macam mana nak selesaikan masalah ni ustaz? Kita kena cari penyelesaiannya. Ustaz, nak cari penyelesaiannya tak ada cara lain ustaz, kena tukar ustaz Betul ke salah? Dah betul lah kan? Kalau kita nak kena tukar ustaz boleh tak ustaz? Kami pergi ambil senjata, mogok ustaz Kami ambil senapang, tembak habis hak mana penaik harga barang. Boleh tak ustaz? Tak. Sabar nak mencari penyelesaian. Bila ustaz? 2018. Dah kita nak bagi faham. Betul ke salah? Dia angkat senjata pergi serbu, pergi serang tak tentu puncak, silap banyak kita. Sabar.
Penyelesaian kena cari Ustaz. Nak bagi menang 2018 Ustaz, nak kena bagi penerangan pada orang saya. Orang tak faham, turun bagi penerangan. Ustaz nak kena kempen kerap sikit, turun kempen. Ustaz nak kena buat macam-macam kerja, buat macam-macam kerja. Buat macam-macam kerja itulah disebut sabar mencari penyelesaian. Understand? Boleh faham lah no? Macam marah ya, bagi contoh harga barang nampak ke ya? Boleh sila no? Ambil pengajaran sama-sama. Nah, tu contoh. Jadi kalau kena ujian susah dan sebagainya, tu semua ada hikmah daripada Allah nak padam dosa-dosa kita. Sabarlah dengan ujian tersebut. Baik. Ayah-ayah, ibu bunda rahmati Allah SWT sekalian. Lari tajuk sikit boleh? Nah, jangan takut malam ni kita berhenti awal. Malam ni bukan Arsenal lawan macam mana. Baik. Ayah-ayah, ibu sekalian. Baru ni ada tak timbul isu? Apa yang pertama sekali masalah ummati. Ada perasaan? Kan masalah ummati ada di kalangan apa? Ilmuwan Islam mengatakan bahawa ummati ni tak ada. Nah, tak ada pun riwayat dalam kitab-kitab sejarah, tak ada pun riwayat ummati. Betul tak? Okey. Kemudian Ustaz, ada setengah ustaz yang mengajar bila dia berbahas tentang Nabi SAW nak wafat, dia akan cerita tentang hadis ummati ni Ustaz. Maknanya ada ustaz yang kata ada. Kami tu duduk mengaji lama dah. Ada Ustaz. Tengok-tengok main baru ni kata tak ada pula Ustaz. Betul tak? Lah kami nak pegang yang mana Ustaz? Lah nak pegang kata ada ke hadis ummati ke hadis kata tak ada ke ummati ni? Tentu. Yang kedua. Lah ni tak tengok baru pula isu yang baru muncul. Ni semua berkait dengan sejarah lah ni. Dia kata Nabi SAW kahwin dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah bukan umur 40 tahun. Dia muda masa tu. Dia bukan umur 40. Dia kata kalau 40 macam mana boleh beranak? Dia bahas macam tu. Kemudian mereka sebut pula Nabi SAW kahwin dengan Siti Aisyah. Bukan Siti Aisyah umur 9 tahun. Umur 20 lebih. Pak Uzilan. Sebar habis Ustaz. Orang pakat tanya, yang mana satu betul Ustaz? Kami duk mengaji lama dah. Siti Khadijah umur 40, Aisyah umur 9. Bersama dengan Nabi SAW umur 11. Ni mari pula cerita hak lain, bercanggah Ustaz. Baik, malam ni saya bagi satu kaedah pada ayah sekalian. Kaedahnya apa Ustaz? Simple. Dalam kaedah ilmu Islam, al-muthbitu muqaddamun 'ala nafi. Benda yang disabitkan, benda yang dikatakan ya, benda yang dibenarkan lebih dahulu daripada benda yang dinafikan. Kamu dapat satu berita ni kata dia membenarkan perkara ini. Yang kedua pula datang menafikan perkara ini. Bila bertembung dua-dua ni, ulama kata ambil hak membenarkan dulu. Tak pada faham Ustaz macam ni. Kita tahu cerita lama dah. Siti Khadijah kahwin umur 40. Siti Aisyah kahwin umur 9. Okey, perkara tersebut telah dibenarkan. Maksud dia lama dah duk mengaji. Mari pula cerita menafikan perkara tersebut. Dia kata bukan 40, bukan 9. Baik. Satu membenarkan, satu menafikan. Kita nak pegang yang mana? Pegang yang membenarkan dulu. Maknanya Siti Khadijah umur 40, Siti Aisyah umur 9. Pegang yang tu dulu. Kes ummati tadi. Kita duk mengaji lama dah Ustaz. Ummati ada. Ulama pun sebut dalam Fathul Bari pun ada hadis tersebut. Ada ulama kata tak ada. Nak pegang yang mana? Pegang yang kata ada dulu. Sama macam kes Nabi SAW Isra Mi'raj. Aisyah riwayatkan hadis. Aisyah kata Nabi SAW tak nampak Allah, tidak melihat Allah Azza wa Jalla. Abdullah bin Abbas kata Nabi SAW melihat Allah Azza wa Jalla. Satu hadis kata melihat, satu hadis kata tak lihat. Kita nak pegang yang mana? Pegang hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Nabi SAW melihat Allah Azza wa Jalla. Senang. Nah, cuma perhurasan lebih lanjut, perbahasan lebih lanjut, kini kita bagi pada orang berilmu untuk bahas tajuk ni. Tapi kita orang awam ni bila bertembung dua cerita sini, pegang hak betul dulu. Okay. Dengar cerita kata ustaz tu menikah dua. Orang lain menafikan, nak pegang hak mana? Pegang hak menikah dua tu dulu. Contoh. Dia nak kono kat tajuk tu, melawak jangan marah kan. Boleh faham no? Ambil pengajaran sama-sama insya-Allah. Baik, sambung. Tajuk yang seterusnya. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam di kematian ayah, ibu serta datuk, Nabi SAW dijaga oleh manusia yang bernama Abu Talib. Baik. Sewaktu Abdul Muttalib hendak wafat,
beliau mewasiatkan Nabi SAW kepada Abu Talib untuk mengasuh Nabi SAW setelah beliau wafat kelak. Abu Talib pesan pada Nabi SAW, minta maaf, pesan pada Abu Talib, "Ai Abu Talib, kalau aku ni meninggal dunia, kamu jaga Muhammad." Dan perkara ni boleh dibuat tak bersilan lah. Hukumnya sunat, silakan buat. Ayah waktu nak meninggal dunia, ayah boleh panggil siapa-siapa yang ayah percaya, pesan pada dia, "Ni nanti kalau aku tak ada ni, hampa tolong tengok anak aku nah." Boleh pesan lah. Dan kita minta lepas ni masing-masing buat. Saya buka dalam satu kitab baru ni sekalian, kitab tentang tajuk berjihad pada jalan Allah. Kita dok faham jihad ni, nak dapat pahala jihad ni kena angkat senjata perang sekalian. Rupanya ada 1001 lagi cara. Buat amalan tertentu, kita akan dapat pahala seumpama berjihad pada jalan Allah. Antara dia, ngaji. Mati dalam keadaan menuntut ilmu. Ibu-ibu di belakang, beranak. Tu, masa mengandung, pahala cukup besar. Masa nak bersalin. Sehingga Nabi sebut, tidak ada makhluk atas muka bumi ni tahu pahala banyak mana yang perempuan ni dapat waktu dia beranak Allah. Maknanya Ustaz, orang perempuan yang beranak, pahala dia tidak ada satu makhluk Allah atas muka bumi ni tahu besar mana pahala tersebut. Nak kata besarnya pahala beranak. Kemudian Ustaz, kalau kata dia menyusu, setiap satu titik susu yang diberi Ustaz, satu kebaikan. Kalau kata dia bangun malam Ustaz, anak teriak, bangun sekali Ustaz, dapat pahala membebaskan 70 orang hamba sekali bangun. Kalau satu malam 5 kali budak tu teriak, 5 kali bangun, 5 kali dengan 70, 350 orang hamba dia bebaskan malam tu saja. Pahala je Ustaz. Allahu akbar, besar tu. Lagi Ustaz, ibu-ibu di belakang, lagi satu. Jihad lawan cemburu, pahala jihad fi sabilillah. Dia nak kono tu Ustaz. Dah Ustaz. Sungguh, lawan cemburu. Ghirah. Nabi kata orang perempuan, jihad orang perempuan, al-ghirah, cemburu dia, lawan cemburu dia. Jihad orang lelaki Ustaz, yang tu jihad kena angkat senjata lah. Yang terakhir sekalian daripada kitab tersebut, dia sebut tentang wasiat. Wasiat. Siapa yang mati dalam keadaan berwasiat kepada orang, maksud dia bagi pesanan kepada orang, dia mati tu, mati dapat pahala jihad fi sabilillah. Maknanya sebelum dia meninggal dunia, dia memberikan pesanan, wasiat ke lah. Hadis tu riwayat Imam Abu Daud. Maknanya sebelum kita mati silang, kita cadangkan, ataupun law ni pun boleh, buat wasiat siap-siap, buat pesanan siap-siap. Salah satu pesanan, abang, aku kalau tak ada nanti tolong tengok saya anak-anak aku nah. Tu panggil wasiat. Dan hukumnya sunat, boleh buat tak silang. Abdul Muttalib buat kepada Nabi SAW. Abu Talib, aku meninggal saja, kamu tolong jaga ni anak menakan aku, ni cucu aku ni, Muhammad SAW. Baik, selesai. Abdul Muttalib sengaja mewasiatkan tugas itu kepada Abu Talib saja, bagi ke Abu Talib. Walaupun Abdul Muttalib tahu, Datuk Baginda tahu, keadaan Abu Talib sangat miskin. Abu Talib miskin, anak ramai, tapi dia wasiatkan juga kepada Abu Talib. Sebab apa Ustaz? Kerana tabiat ataupun perangai, sikap, akhlak Abu Talib ini lebih cocok ataupun sepadan dengan Nabi SAW daripada bapa-bapa saudara baginda yang lain. Akhlak Abu Talib nampak saja dia lembut sikit berbanding dengan pak menekan hak lain. Abu Lahab, Al-Haris, nampak hak tu lain sikit Ustaz. Abu Talib dia agak lembut sesuai untuk menjaga Nabi SAW. Baik. Abu Talib adalah saudara kandung Abdullah, betul lah, abang kepada Abdullah, ayah Nabi SAW. Wasiat Abdul Muttalib memang cocok sekali, kerana Abu Talib lebih sayang Nabi SAW daripada anak-anak baginda, anak-anak beliau itu sendiri. Anak Abu Talib saya tak dapat berapa banyak silah, minta maaf. Setakat yang saya buat kajian, anak Halimatus Sa'diyah ni sedikit ilmu untuk ayah sekalian. Anak Halimatus Sa'diyah ada 4 orang. 4 orang, 2 lelaki, 2 perempuan. Jadi Nabi SAW ada adik-beradik susu 4 orang. Orang. Yang ni kita dapat. Satu dia nanti kita akan tengok di pertengahan kitab sekalian, cerita tentang salah seorang anak Halimatus Sa'diyah, nama dia Syaima. Nanti kita bicara. Dia mai jumpa Nabi SAW minta sekian-sekian, Nabi SAW rai dah. Pasal dia adik-beradik susu. Tapi kalau kata anak Abdul Muttalib, nanti saya balik rujuk semula sekalian. Berapa orang anak Abdul Muttalib? Baik, selesai. Baik. Kemudian, dalam riwayat dikatakan bahawa satu hari ketika Abu Talib hendak berdagang ke Syam, waktu itu Nabi SAW 9 tahun, dan hati Nabi SAW sangat sayang sekali kepada Abu Talib.
Kerana itu Abu Talib tidak dapat meninggalkannya sendirian di Mekah. Ayah tahu cerita kali pertama Nabi SAW ke kota Syam, Syria. Pergi ke sana umur 9 tahun, Nabi SAW tak bawa, minta maaf, Abu Talib tak bawa anak-anak dia, tapi bawa Nabi SAW hak umur 9 tahun tu. Sebab apa Ustaz? Sebab Nabi SAW close ke apa? Rapat sangat dengan Nabi SAW. Abu Talib pun rapat sangat dengan Nabi SAW. Allahu Akbar. Sebab tu Abu Talib bawa Nabi SAW ke kota Syam, Syria. Dalam perjalanan, Abu Talib terpaksa mengajak Nabi SAW bersama dengan kafilah dagang ke Syam. Ketika kafilah dagang ataupun golongan pedagang tersebut sampai ke kota Busra ataupun Basra. Sekarang ni kota tu di Iraq. Basrah, Iraq. Mereka mendapatkan seorang rahib Kristian, rahib gereja silan, yang senang, yang biasa menjamu kafilah dagang yang melewati jalan tersebut. Dalam perjalanan berhenti dekat satu gereja, paderi gereja tu suka buat kenduri. Nampak tak lah? Nah, rahib gereja tersebut rajin buat kenduri. Jadi mereka berhenti makan. Sebagaimana biasa, setiap kabilah dagang Quraisy melewati gerejanya, pasti rahib tersebut tidak pernah melepaskan kesempatan memberi makan ala qadar. Namun, ketika kabilah dagang ataupun kumpulan dagang Abu Talib lalu di kawasan tersebut, rahib Kristian itu menyambut lain daripada biasa. Selalu bila ada daripada Mekah, orang Quraisy datang meniaga di Syam, rahib ni tahan dia bagi jamu makan. Tapi bila Nabi SAW lalu dengan Abu Talib, dengan rombongan kafilah tu, dia layan juga, tapi layan special. Seolah-olah rahib tersebut menyaksikan satu tanda ghaib yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Allahu Akbar. Nampak tak lah? Tu kata Nabi SAW tu. Tak lah nak cerita macam mana, saya nak cerita tak kerti lah. Tapi Nabi SAW jalan, start daripada lahir sampai kematian baginda SAW, semua special lah. Orang pernah tanya satu soalan, Ustaz, dalam Quran Allah sebut Nabi Adam. Allah sebut wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Nabi Adam Allah bagi special pada dia, tahu semua benda. Nabi Muhammad SAW dapat tak special macam tu Ustaz? Rupanya ada Ustaz. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, ulimtul asma'a kullaha. Aku ni diajar semua benda. Kama 'allama Adam al-asma'a kullaha. Macam mana Nabi Adam dulu diajar semua benda. Dalam Quran, ayah buka balik saya try buka tengok Islam, selak satu-satu. Nabi-nabi yang terdahulu semua Allah sebut nama. Wa qulna ya Adam, Adam Allah sebut nama. Ya Nuh, Nuh Allah sebut nama. Wa salaman ala Ibrahim, Ibrahim Allah sebut nama. Ya Zakaria Allah sebut nama. Wa alqi 'asa, ya Musa, Nabi Musa Allah sebut nama. Semua nabi-nabi terdahulu Allah sebut nama. Tapi Nabi SAW Allah tak sebut nama. Allah gunakan gelaran, ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul, subhanalladzi asra bi'abdihi. Semua Allah menggunakan gelaran nak menunjukkan ketinggian martabat Nabi SAW berbanding nabi-nabi yang lain. Saya dah sebut banyak kali dah, ayah pun duduk dengar sampai cemuih dah. Kita sebut peluh Nabi SAW. Peluh Nabi SAW, kita ambil simple-simple, peluh Nabi SAW wangi pada kasturi kan. Ummu Aiman pernah tahan peluh Nabi SAW buat perfume. Macam peluh kita salah. Baginda SAW pernah buat qada hajat di satu tempat. Selesai qada hajat, Salman Farisi lari pergi tengok apa yang jadi pada najis Nabi SAW ni. Sampai di sana kosong, tak ada apa. Ya Rasulullah, lari pergi balik jumpa Nabi. Ya Rasulullah, aku ke tempat kamu qada hajat, aku tak nampak kesan kamu buang air besar. Tak ada langsung kesan. Nabi SAW bersabda, nahnu ma'asyiral anbiya, kami ni golongan Nabi dan Rasul, Allah perintah bumi telan siap-siap. Apa yang keluar pada badan kami telan siap-siap. Allah. Macam kita salah. Satu pun tak ada. Macam mana orang boleh kata lebih kurang lah. Ayat kencing. Saya sebut banyak kali dah saja. Mungkin ada malam ni tak pernah dengar. Kita kongsi ilmu sekalian. Ayat kencing baginda. Ummu Aiman ni juga. Ni yang kita bicara tadi. Ummu Aiman yang bawa balik Nabi SAW daripada Abwa' tu. Waktu malam, Ummu Aiman cari air dalam rumah. Nak minum air dalam rumah, tak ada. Akhirnya dia buka pintu bilik Nabi SAW. Nampak ada air bawah katil Nabi SAW. Dia ambil, dia minum sampai habis. Esok pagi, baginda SAW tanya, wahai Ummu Aiman, mana air yang ada bawah katil kau ni? Ummu Aiman kata, ya Rasulullah, semalam aku dahaga, aku cari air.
Pusing satu rumah cari tak jumpa. Aku tengok ada air buah kati kamu. Duduk dalam satu qadah. Qadah tu maksud dia mangkuk. Qadah, mangkuk. Kedah tu mangkuk lah. Kedah ni maksud dia mangkuk lah. Baik. Aku tengok di bawah katil kamu ada qadah, ada mangkuk. Aku minum sampai habis ya Rasulullah, air tersebut. Ya Rasulullah, lebih manis daripada madu, lebih wangi daripada kasturi. Ada riwayat lain, lebih putih daripada susu. Putih pada susu, manis pada madu, wangi pada kasturi. Macam kita lah. Nabi SAW sebut pada Ummu Aiman, ya Ummu Aiman, tu ayat kencing aku tu. Dan baginda bersabda, innaki lan tashtakiya batnaki abadan. Hai Ummu Aiman, kamu takkan kena sakit perut sampai kamu mati. Riwayat sejarah sebut, Ummu Aiman tak pernah sakit, melainkan hari dia nak mati sahaja. Dia sakit saja. Sakit nak mati. Macam kita. Imam Nawawi keluarkan fatwa, kullu fadalatin Nabi SAW tahirun. Apa saja yang keluar daripada tubuh badan baginda SAW, semua bersih. Kalau kita kena baju kita ni, tak payah basuh. Tak payah basuh lah. Tapi kullu fadalatin minna, tapi apa saja keluar daripada badan kita, najasun, tu najis. Macam mana orang boleh buat kata lebih kurang lah. Sebab tu kita minta hari ni bersekalian, sama-sama rasa, tanamkan balik rasa cinta kasih kita pada Nabi SAW. Kita tahu cerita daripada kecil, rahib Kristian raih Nabi SAW. Kita umat Nabi SAW, kalau tak seronok dengan kelahiran Nabi SAW, tak seronok dengan Nabi SAW, rugi besar. Saya bagi satu ilmu silah. Imam Abu Hanifah sebut, orang mati su'ul khatimah, dia tidak menghargai tiga benda ni. Imam Abu Hanifah sebut, orang yang mati dalam keadaan cukup buruk, pasal dia tak menghargai tiga benda ni. Nombor satu, dia tak hargai Islam yang dia ada. Dia tak rasa seronok, dia tak rasa betuah dia tu orang Islam. Satu. Yang kedua, dia tak rasa betuah dia jadi orang beriman. Dia tak menghargai iman yang dia ada. Yang ketiga, dia tak rasa beruntung menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita minta Allah sama-sama baliklah. Nah, tanamkan rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sambung. Boleh jalan noh? Baik. Okey. Seolah-olah rahib tersebut, balik pada tajuk kita tadi, sikit je silah nak habis dah. Nah, insya-Allah pukul 9 kita lihat nanti. Seolah-olah rahib tersebut menyaksikan satu benda ghaib yang tak pernah dilihat sebelumnya. Jadi diraih kabilah Abu Talib dengan Nabi SAW ni. Untuk itu, beliau menjamu semua kafilah dagang Quraisy tersebut tanpa kecuali. Dia buat kenduri, dia jamu semua sekali yang pergi berniaga tersebut, termasuk Abu Talib, termasuk Nabi SAW. Dengan itu, beliau dapat berkenalan dengan Nabi SAW yang masih kanak-kanak. Setelah rahib itu mengenal tanda-tanda kenabian seperti yang disebut dalam kitab Injil, maka rahib tersebut berkata kepada Abu Talib, hai Abu Talib, bawalah pulang anak saudara kamu ni. Jangan sampai anak kecil ini ditemui oleh orang-orang Yahudi, agar jangan dibunuh, kerana anak kecil ini kelak akan menjadi Nabi akhir zaman. Orang Yahudi, pendeta tu, paderi tu sebut, hai Abu Talib, aku lihat anak saudara kamu ni ada tanda-tanda dia ni menjadi seorang Nabi. Antara tanda dia, Ustaz, tu, awan. Satu, awan. Awan sentiasa mengikut di mana Nabi SAW berada. Dan baginda sentiasa dilindungi oleh awan. Satu. Yang kedua, Ustaz, baginda ketika mana sampai di desa tersebut, tempat rahib paderi, baginda berehat di satu pokok. Yang mana pokok tersebut, paderi kata, hanya Nabi sahaja akan duduk di pokok ni. Sebab itu bila baginda SAW datang ke tempat tersebut, baginda duduk di bawah pokok tersebut, paderi ni mengatakan, ni Nabi akhir zaman ni. Dia jumpa Abu Talib, dia suruh Abu Talib buat balik. Kalau biar, puak-puak Yahudi tangkap, puak-puak Yahudi bunuh. Orang Yahudi ni dia tak tahu salah. Banyakkan para Nabi dibunuh oleh orang Yahudi. Pernah dengar tak satu cerita zaman Sayyidina Umar? Tak pernah dengar? Hak orang Yahudi berdoa supaya hujan turun tu. Tak pernah nak cerita? Nak cerita? Kau nak simpan bulan depan ke macam mana? Baru bulan depan pakat main pula. Baik, zaman Sayyidina Umar, ada seorang Yahudi, doanya makbul. Dia angkat tangan, angkat tangan minta turun hujan, turun. Sehingga hatta dalam kitab sebut, sekiranya dia bawa tangan dia macam tu, awan tu akan bergerak ikut tangan dia, turun di sini.
Banyaklah orang-orang Islam pergi kepada Darul Silal kerana doanya makbul. Minta hujan turun, hujan turun. Rupa-rupanya Darul Silal, peristiwa ni sampai ke pengetahuan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pergi bertemu dengan Yahudi tersebut. Orang Yahudi itu diminta oleh Sayyidina Umar kata tolong doa. Dia doa supaya hujan turun Darul Silal. Dalam keadaan dia berdoa, Sayyidina Umar tengok di tangan ada cincin. Ada cincin. Dia berdoa dalam keadaan memakai cincin, hujan turun. Sayyidina Umar kata kepada dia, kamu cabut cincin dah. Kamu cabut cincin dah. Lelaki tu tak mau. Cabut cincin dah. Tak kenal Sayyidina Umar lah. Cabut cincin dah. Akhirnya selepas didesak berkali-kali oleh Sayyidina Umar, akhirnya orang Yahudi itu cabut cincin. Sayyidina Umar kata, doa sekali lagi. Dia angkat tangan doa sekali, hujan tak turun dah. Rupanya doa tersebut makbul dengan asbab cincin dah. Rupanya bila Sayyidina Umar tanya pada Yahudi itu balik, ni, cincin ni daripada mana? Selepas ditanya, Yahudi itu mengaku, cincin tu dibuat daripada tulang Nabi-Nabi terdahulu. Nampak tak? Nampak tu? Tu satu contoh lah. Cincin tu dibuat daripada tulang Nabi terdahulu. Nabi terdahulu mereka bunuh tulang dia, mereka buat cincin pakai. Dan memang dalam kitab ada sebut sekalian. Kalau minta dengan keberkatan para Nabi ni, insya-Allah makbul. Sebab tu orang Yahudi, walaupun dia Yahudi Ustaz, tapi dia berdoa dengan sebab asbab ada barang Nabi, ada tulang Nabi bersama dengan dia, doa tersebut makbul. Allahu Akbar. Cepat sajalah, cepat. Sebab tu kita cadang ayah-ayah yang ada di sini sekali dengan saya lah. Lepas ni kalau kita nak berdoa sekalian, pastikan ikut sunnah Nabi SAW. Lepas tu berdoa, insya-Allah makbul. Ni berdoa kepiah pun tak pakai. Ni berdoa ketiak pun hangit. Tunggulah. Berdoa gigi tak gosok. Bila sunnah Nabi SAW kita tak buat, bagaimana doa kita nak dimakbulkan? Boleh kan? Lepas ni buat balik sunnah Nabi SAW, berdoa dalam keadaan seumpama berpakaian ke ataupun berakhlak seumpama Nabi SAW. InsyaAllah doa makbul. Cerita Yahudi tadi, dia buat tulang. Cincin daripada tulang. Nak kata jahatnya Yahudi dulu. Boleh faham sekalian? Sama juga. Rahib ni pesan, bawa balik. Tak bawa balik, Yahudi bunuh anak saudara kamu. Kerana Abu Talib mendengar ucapan rahib yang ikhlas itu, maka beliau cepat-cepat pulang menjauhkan kemanakannya, menjauhkan Nabi SAW daripada perkara-perkara yang tak diingini. Baik. Last kali penutup dia sebut di sini. Kisah yang kami sebutkan di atas diriwayatkan oleh Ibnu Hisham dalam kitabnya Sirah Ibnu Hisham. Cerita yang saya kongsi sama-sama malam ni dalam kitab Sirah Ibnu Hisham ada sebut. Dan dalam kitab sejarah yang lain. Para ulama semuanya bersepakat bahawa kisah di atas benar-benar terjadi dan tak dapat disangsikan lagi kebenaran dia. Maksud dia cerita daripada Nabi SAW lahir sampai ayah baginda wafat, ibu baginda wafat, datuk wafat, pergi ke Syam Ustaz. Cerita tersebut sampai balik daripada Syam, cerita tersebut benar. Siapa pun tak boleh nak nafi, siapa pun tak boleh nak rasa sangsi ataupun ragu-ragu sekalian. Jadi mudah-mudahan hai ibu sekalian, perkongsian yang sedikit yang kita sama-sama bincang pada malam ini, sama-sama ambil pengajaran dan sama-sama kalau boleh campakkanlah rasa kasih sayang kepada Nabi SAW. Kita cadang kalau nak boleh, kalau boleh sekalian, banyakkan selawat. Selawat. Dan selawat yang paling cantik sekali, selawat Ibrahimiyah tu. Tu, selawat lepas tahiyat akhir tu. Wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Kemudian kita cadang kalau nak selawat, selawat tu. Kalau tak mau selawat tu panjang Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Pendek pun tak apa. Cuma satu lagi pesanan kita, sayyidina tolong tambah. Jangan selawat tak sebut sayyidina. Sebut tu salah. Nah, koklah ada siapa-siapa mai sebut dia kata tuan-tuan, kita selawat ni tak payah sebut sayyidina. Jangan sebut tuan-tuan. Nabi tak pergi sebut. Amboi. Betul kan Nabi tak pergi sebut ke? Kalau saya bagi satu dalil, Nabi sendiri mengaku baginda tu sayyid, nak kata apa? Nabi sebut dalam sebuah hadis sahih, baginda mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhrun. Aku ni penghulu semua anak Adam dan aku bagi tahu ni bukan untuk berbangga. Tu hadis sahih. Nabi SAW sendiri mengaku baginda tu sayyid. Jadi kita gunakan istilah sayyidina, tak salah kan? Ini kita sebut, dia kata tak payah sebut sayyid. Boleh kan? No? Lepas ini sebut sayyidina, tak usah bercara dengan orang yang melarang ni salah. Biar pergi ke depan lah. Boleh salah no? InsyaAllah mudah-mudahan
Wallahu a'lam. Selesai tajuk ni. Yang terakhir, saya nak bagi satu perkara yang kita kongsi sama-sama lah. Imam Ghazali sebut, manusia bila hidup dalam masyarakat, dia ada 3 jenis, 3 kategori. Kita harap di Taman Selasih ni tak ada agak macam ni lah. Tak ada satu daripada 3 ni. Yang pertama dia kata seumpama malaikat. Manusia tu hidup dalam masyarakat, dia seumpama malaikat. Maknanya dia hidup dalam masyarakat, dia bagi khidmat pada orang. Dia bagi sumbangan Ustaz, dia ada peranan dia dalam masyarakat Ustaz. Sehingga bila dia tak ada, orang merindui dia. Tu orang yang seumpama malaikat, kata Imam Ghazali. Sebab tu kita minta kalau boleh ayah-ayah yang mengaji ni, jadilah perangai seumpama malaikat yang disebut oleh Imam Ghazali ni. Kita hidup di Taman Selasih, bagi sumbangan pada masyarakat di Taman Selasih. Duduk di sini Ustaz, bagi khidmat kepada orang-orang di sini. Satu. Kalau tak boleh jadi hak nombor 1 Ustaz, jadilah yang nombor 2. Imam Ghazali kata jadi serupa binatang ternak. Lemur bau je lah. Imam Ghazali kata jadi nombor 2. Lemur kerbau ni macam mana Ustaz? Dia ada ke dia tak ada, sama. Dia hidup Ustaz, dia ada rumah di Taman Selasih ni Ustaz, dia hidup di Taman Selasih. Tapi dia ada pun kami tak untung, dia tak ada pun kami tak rugi Ustaz. Ada dengan tak ada serupa. Orang ni seumpama binatang ternak. Kalau boleh jangan ada lah dia yang mengaji malam ni, jangan ada lah macam ni Ustaz lah. Dia rasa ada agak no. Wallahu a'lam. Kalau tak mampu Ustaz, baik. Jadi yang nombor 2 cukup. Jangan jadi nombor 3. Nombor 3 ni binatang bisa. Ular kalajengking. Dia hidup dalam masyarakat, tak bagi manfaat. Dia pula duk perosak masyarakat daripada dalam. Ada dia tu Ustaz, masyarakat lingkup, masyarakat serabut, masyarakat jadi tak seronok dengan sebab dia lah. Ni dipanggil perangai kalajengking. Itulah. Contoh. Tok Khatib baca khutbah. Ni, Tok Khatib baca khutbah. Pompang baca. Tok Khatib sebut isu semasa. Tuan-tuan sekalian, harga barang sekarang naik. Tok Khatib tu tak sebut pun siapa, kumpulan mana, tak sebut kan. Cuma Tok Khatib sebut, tuan-tuan, harga barang sekarang naik. Insurans naik 15%. Yang turun satu je, kangkung. Betul kan? Kangkung je turun harga. Baik. Tok Khatib tu sebut benda macam tu sudah. Habis Tok Khatib baca khutbah, turun Ustaz sembahyang Jumaat, ya. Seminggu kemudian, pejabat agama telefon. Panggil AJK masjid. Pasal apa? Hak datang sembahyang Jumaat minggu lepas tu, buat laporan. Dia buat laporan. AJK masjid turun cerita sembang dengan pejabat agama, lelah tak ada apa pun. Hak buat laporan tu silang. Dia dah lah duduk tak bagi sumbangan. Dia pula duk bawa racun dalam masyarakat. Itulah dipanggil binatang bisa. Jenis ular ni. Sebab tu kita harap di Taman Selasih tak ada kot jenis macam tu. Semalam saya sebut satu masjid tu silat. Habis-habis sebut tajuk ni. Saya kata janganlah jadi panggil ular ni. Masjid ni tak ada kot. Tepi tu jawab terus ya. Ada oi. Ni tepi. Dia jawab terus lah. Oh kata semangat tengok. Kita minta jangan sekalian. Hidup dalam masyarakat jadi seumpama malaikat. Tak mampu Ustaz, jadi macam binatang ternak sudah. Jangan jadi binatang bisa. Boleh sekalian no? Ambil pengajaran insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik. Ni ada banyaknya soalan. Wallahu a'lam. Okey, ada 3 soalan sekalian. Kita kongsi sikitlah. Ustaz, ulang balik petua amalan baca bismillah 786 kali yang Ustaz kongsi pada 11 Januari yang lalu. Baik. Kita sebut di antara amalan yang disebut oleh Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki, amalan membaca bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Bila Ustaz? Lepas subuh. Kita minta ayah-ayah kalau boleh sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Parabih 786 kali. Selesai daripada baca bismillah tersebut, ayah-ayah sebut hajat apa yang kita nak. Hajat berbentuk duniawi atau ukhrawi. Dua-dua boleh insya-Allah. Minta je lah. Ya Allah bagilah aku senang sikit ni, harga barang naik ni. Boleh tak? Ya Allah bagilah aku, bini aku senang sikit. Bagi dia sign. Minta habis. Ibu-ibu pun minta juga. Ya Allah janganlah bagi lelaki aku ni gatai. Minta je. Itu hak duniawi lah. Selesai minta tersebut sekalian, ayat sebut genggam tangan sama-sama, innaka ala kulli syai'in qadir. Sebut ayat tu.
Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka sesungguhnya kamu ala kulli syai'in atas tiap-tiap sesuatu qadir, berkuasa. Dah. Selesai satu. Yang kedua, dalam kuliah ustaz apa ni? Dalam kuliah ustaz menyatakan Nabi Muhammad menyuruh umat Islam agar tidak berselawat ke atas baginda dengan selawat putus berkat. Okey. Apa yang memuskilkan saya? Dalam solat, semasa di tahiyat awal kita ada membaca tahiyat sampai kepada selawat yang memutus berkat. Minta penjelasan mengenai kemuskilan ini. Saya sebut dalam kuliah pada pertemuan yang lepas sekalian, Nabi pesan jangan selawat putus berkat. Selawat putus berkat tu maksud dia kita selawat kita tak sebut wa ali Muhammad. Wa ali Muhammad. Nabi sebut la tusalli alayya salatal batra, jangan selawat dengan kepada aku selawat putus berkat. Macam mana selawat putus berkat? Baginda mengatakan kamu selawat padaku Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu kau berhenti dekat tu. Bal taqul, bahkan kamu kena sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tambah perkataan ali tu. Ali tu maksudnya ali keluarga. Fatadkhulu jami'al muslimin, masuk semua sekali orang Islam fi kalimatin ali. Jadi dalam tahiyat awal ustaz kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berhenti dekat tu ustaz. Tambahlah satu lagi. Wa ala ali Muhammad. Baru bangun kan? Allahu akbar. Lepas ni tahiyat awal tambah satu lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baru naik rakaat yang ketiga. Boleh? Simpan. Yang terakhir. Boleh ustaz terangkan tentang selawat tafrijiyah? Yang ni minta maaf silakan, saya tak ada maklumat. Nah. Macam mana selawat tafrijiyah? Allahumma salli wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad. Yang ni mungkin kita boleh tengok daripada kitab-kitab sekalian. Saya tak berani nak kata sebab saya pun tak hafal kelebihannya tu. Tapi kita cadang kalau boleh beramal, silakan beramal selawat-selawat ni. Boleh no? Insya-Allah. Wallahu a'lam. Boleh buat saya no? Minta maaf no, lajak 5 minit. Baik, jadi saya rasa cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.